duduk. Okay, so macam mana? Okay ke? Okey je. Susah tak nak cari bilik ni tadi? Agak susah lah sebab baru first time datang sini kan. So macam tak tahu lagi bilik ni kat mana. Oh, baru first time. So dah makan dah? Belum. Belum lagi. So lepas ni dah lepas habis sesi nak pergi makan lah ni? Lepas ni pergi makan lah. Okay. Apa khabar, sihat? Sihat. Okay. So sebelum ni pernah datang sesi ke? Tak pernah. Tak pernah. So ni first time lah. Boleh perkenalkan diri tak? Okey, saya perkenalkan diri. Nama saya Nushika binti Muhammad Sofi. Boleh panggil saya Shika. Tahun ni saya umur 25. Saya anak ke-7 pada 8 orang beradik. Saya meletak di Lumut Perak. Sekarang belajar sini lah tahun 3. So saya boleh panggil Shika lah? Boleh. Okay. So hari ni saya sebagai kaunselor Shika lah. Saya kat sini untuk membantu Shika dan mendengar segala isu yang ingin Shika ceritakan kepada saya. Dan Shika pula perlu memberikan gambaran yang jelas kepada saya tentang isu yang sedang Shika hadapi. Lepas tu saya kat sini, saya berpegang kepada etika kerahsiaan, iaitu saya tak akan mengeluarkan cerita Shika tu kepada pihak lain lah. And then sekiranya benda tu boleh mendatangkan kecederaan kepada diri Shika sendiri, diri saya ataupun diri orang lain, saya terpaksa melibatkan pihak luar lah. Okay, masa sesi kita berjalan selama 30 minit hingga 1 jam. So, saya lupa nak perkenalkan diri saya. Saya Marlisa, boleh panggil saya Marlisa lah. So, boleh kita mulakan sesi? Boleh. Okay, apa isu yang Shika nak bawakan pada hari ini? Saya nak bagi tahu isu saya sebenarnya, saya ni macam saya rasa lah diri saya ni seorang yang panas barang. Bukanlah panas barang, dia macam bila sesuatu benda tu saya tak setuju dengan benda tu, saya boleh je cepat marah. Atau satu benda yang boleh menyebabkan saya marah, saya jadi macam itulah, dia macam trigger saya macam tu. So Shika rasa Shika ni bersikap panas barang lah. Betul. Apa-apa je memang mudah nak marah. Ya, betul. Biasanya apa yang membuatkan Shika jadi cepat nak marah? Saya tak tahu sebenarnya apa punca yang menyebabkan saya jadi cepat marah ni. Sebab macam ni, kira anda kata suatu benda tu macam saya tak suka, dan benda tu macam dia macam ni, benda saya tak suka, lepas tu orang tu buat pula macam tu, saya jadi macam tiba-tiba akan marah secara tiba-tiba. So Shika rasa nak marah bila benda tu benda yang Shika tak suka lah So Betul. Shika akan jadi tiba-tiba rasa nak marah. Biasanya benda tu siapa yang buat? Rakan-rakan ke? Family ke macam mana? Dia tak kisah. Dia macam, dia selalunya mostly orang luar ataupun sekitar saya lah. Dia macam, yang anda kata macam contoh kan, okay, macam mana saya bagi contoh lah. Okay, kata nak pergi beli makan. Okay, pergi makan lah. So kita pergi satu tempat. Okay, kita tengah tunggu untuk ambil giliran untuk ni. 5 orang lah. Lepas tu dia pergi, dia kata okay, korang lapar tak? Macam tu lah, saya bagi situasi korang lapar tak? Lepas tu dia kata okay, semua lapar kan. Lepas tu dia macam ajak lah dalam 2 orang pergi cari makan, dan kita orang 3 orang ni stay situ. Okay, lepas tu dia orang pergi tu dah jangka masa yang lama, dan membuatkan saya tertunggu. Dan time tu kita orang dah bagi tahu lah, okay, benda tak boleh buat hari ni, kena buat hari lain. Tapi waktu kita cakap tu dia kata okay, tunggulah kejap nanti dia datang. Okay, tak apa. Lepas tu tiba-tiba dia kata okay, tunggu orang ni makan. Sebab kita macam ada driver yang bawakan lah, orang yang bawakan. Dia kata okay, tunggu orang ni settle makan. Okay, saya cakap lagi tak apa, okay, tunggu dulu. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia macam dah dalam tempoh yang dia tunggu orang tu makan, lepas tu dia pula chat mesej, dia kata dia kejap dia nak makan juga. Kenapa tak makan waktu orang tu makan, faham tak? Jadi saya macam geram lah, sebab kita dah tunggu lama kot, dan kita dah bagi tahu orang tu benda tu macam tak boleh buat hari ni. So saya macam tak boleh, saya tak boleh terima. Saya jadi macam yelah, geram, panas. Macam saya siap marah macam tu. So apa yang Shika ceritakan ni, Shika rasa nak marah bila membuatkan Shika tertunggu-tunggu, Shika jadi rasa macam nak marah lah. Jadi ada lagi tak benda-benda lain yang macam Shika rasa macam geramnya aku nak marah ni? Dia selain daripada yang tu lah.
dia kadang-kadang macam mana, dia juga, dia macam-macam lah situasi. Ada yang berkata assignment ada, yang masa tunggu ada. Kalau assignment pula selalu yang grouping lah. Bila grouping tu dia macam kita ramai-ramai kan. Lepas tu ada yang tak buat kerja. Saya jadi macam geram lah, macam lepas tu semua kerja dilemparkan dekat saya. So macam kau nak tolong ke macam tu. Dia macam kira saya lepas saya panas, jadi saya marah tu, saya akan bukanlah tak bercakap, saya akan macam buat muka yang macam tak suka tengok orang tu. Dalam jangka masa yang tengoklah berapa lama tempoh dia. Jadinya bila Shika nak marah ke orang tu, Shika akan buat muka ke dia lah. Shika buat muka dengan cara macam mana tu? Shika tak pandang dia langsung ke, ataupun bila dia cakap Shika buat tak tahu ke? Dia tak pandang. Kadang-kadang bila dia cakap saya buat tak tahu. Dan lagi satu, saya akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Macam cakap lepas jugalah. Ya, dan saya risau yang cakap lepas tu lah sebenarnya. Dalam masa yang sama Shika rasa risau juga dengan sikap Shika yang suka cakap lepas tu. Sebab saya rasa cakap lepas tu bagus bagi saya lah. Saya rasa cakap lepas tu bagus sebab saya rasa cakap lepas tu maksudnya kita jujur dengan orang yang kita tak suka. Bukan yang kita tak suka, maksudnya apa yang kita tak suka dekat orang kita bagi tahu cakap lepas. Tapi dalam masa sama saya takut saya punya perangai yang suka cakap lepas tu orang tak boleh terima. So sebelum ni Shika buat muka dekat orang apa semua kan, orang perasan tak Shika ni nak marah ke dia? Saya rasa ada yang perasan, ada tak perasan. Sebab kalau yang perasan tu, dia macam automatik dia akan senyap dengan saya. Lepas tu dia macam tunggu masa lama sikit, dia akan baru bercakap, dia macam tegur saya balik. Jadinya kalau orang tak bercakap dengan Shika, so Shika tahulah yang dia sedang tahu Shika ni tengah marah macam tu. Saya rasa lah. Lepas tu kan, kalau macam Shika nak marah kat orang tu, Shika tak bertegur dengan dia tu ambil masa yang lama juga ke, ataupun pada masa tu je lepas tu Shika akan baik balik? Tak pun, dalam contoh sehari tu benda tu berlaku. Dalam kira macam kira macam saya dah jumpa dia balik kan, macam yang kes saya kata yang saya tunggu yang dia makan tu kan. Saya dah jumpa dia balik. Lepas tu dia macam saya tak bercakap dengan dia. Waktu dalam kereta tu saya tak bercakap dengan dia. Saya macam senyap. Lepas tu kita orang keluar makan. Dalam tempoh tu saya boleh bercakap dengan dia baik. Maksudnya saya kena cool down dulu. Sebab saya tak boleh macam dia terus tegur saya macam tu. Jadinya kalau Shika senyap tu bermakna Shika sedang sejukkan diri Shika lah Betul. Dengan cara tak endahkan orang tu. Betul. Jadinya benda tu berkesan tak bagi Shika? Macam dah Shika rasa masa tu diri Shika dah sejuk kan. Lepas tu bila balik rumah ada lagi tak terbawa-bawa dengan rasa nak marah tu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia ikutlah, dia macam kalau sesuatu yang benda tu yang buatkan saya trigger dan saya rasa benda tu boleh dalam masa jangka yang panjang, mungkin saya okey waktu tu dengan dia. Tapi dekat rumah saya akan terfikir balik, apa hal dia macam tu macam tu. Dia ikut kepada situasi tu. Maknanya benda tu ikut kepada keadaan jugalah. Bergantung kepada keadaan tu, bergantung kepada seberapa tinggi level Shika nak marah kat dia Ya, betul. Biasanya paling tinggi lah berapa level yang Shika rasa nak marah sangat kat orang tu? Daripada 10 tu berapa? Ke 10/10 ke? Macam mana? Saya rasa 10/10. Sebab saya memang seorang yang panas barang, saya rasa. Sebab saya memang jenis yang tak sabar, yang jenis macam akan marah, macam akan marah je. Dah masa yang sama Shika pun jenis yang tak sabar, jenis tak menyempat lah orang kata. Ya, betul. Dah tu Shika bila benda ni bagi kesan tak kat diri Shika? Dengan sikap panas barang ni, adakah dengan sikap panas barang ni Shika pernah hilang kawan ke? Saya tak nama kawan. So saya macam tak kisah pun. Kira benda terjadi ni, orang-orang yang saya bercakap macam tu kan, saya join satu persatuan, saya bercakap dengan dia macam tu. Lepas tu tak jumpa dah. Saya jumpa waktu time persatuan je. So macam dia nak kata efek tu tak ada lah. Sebab saya pun memang tak ramai kawan. Sebab bagi saya apa-apa memang family. So macam saya ni pegang dengan satu kira macam bukan tagline, saya punya motto tak ada kawan pun tak apa, yang penting family ada.
Macam tu. So saya macam tak terkesan sangat pun dengan benda ni sebenarnya. Sebab dia macam, sebab saya macam, kau nak pergi, kau nak stay macam tu. So Syikah kata Syikah tak perlukan ramai kawan lah, yang penting ada family belakang yang menyokong Syikah lah So kawan-kawan ni macam tak penting sangat lah bagi Syikah, tapi yang penting family lagi penting. Okay. So lepas ni sekarang ni ada ke kawan-kawan yang cakap kat Syikah, kau ni kenapa kau ni sikap panas barang sangat, kenapa kau ni macam tu macam ni, ada tak? Macam dia luahkan lah, dia apa orang kata macam dia cakap lah Syikah ni jenis yang panas barang, apa yang dia perasan terhadap diri Syikah lah, ada tak? Dia tak ada, tapi dia kata suruh saya jaga mulut saya. Sebab saya rasa dia cakap lepas. Tapi orang yang bercakap pasal tu pun tu kali 5 je dengan saya. So saya tak boleh terima apa yang cakap pasal saya tu. Jadi bila Syikah tak boleh terima, Syikah akan lawan balik dia ke macam mana? Saya akan senyap je, biar dia sedar sendiri. Sebab apa yang dia cakap tu tak mengganggu hidup saya pun sebenarnya. Sebab bagi saya, bukanlah saya tak boleh terima orang nasihat saya, boleh. Tapi kalau perangai kau pun 2 kali 5 macam aku, apa hak kau nak nasihat aku? Faham tak? Dia macam, kalau kau boleh betulkan diri kau dulu, aku boleh terima kau punya nasihat macam tu. So apa-apa pun dia betulkan diri dia dulu, barulah dia rasa dia layak lah untuk nasihat Syikah lah. Sebab saya boleh je terima siapa-siapa nasihat, tak kisah. Tapi kalau macam ada contoh yang dia kata, kau ni jangan cakap lepas, tapi kau pun sama. Tapi kalau bagi yang tak bersifat macam tu, macam mana pula? Saya okey je, saya macam boleh terima, boleh je terima. Tapi tak adalah macam automatik terus berubah. Memang jenis macam tahan mulut saya, tak. Sebab ada je kawan-kawan cakap, kau ni jangan cakap lepas lah. Dia macam cakap macam tu, tapi dia macam, dia boleh terima saya macam ni, faham tak? So saya macam, saya jaga, tapi tak macam yang terlampau drastik. Dia macam peringkat lah. Dia macam, kalau dengan dia je ke saya macam tahan macam tu. Jadi sekarang ni kalau dalam kelas ke kan, Syikah ada rapat dengan siapa-siapa ke, ataupun Syikah macam random je, siapa yang nak tegur Syikah, tegur je macam tu? Saya random. Nak tegur, tak nak sudah macam tu. Random. So maknanya kalau Syikah dengan orang yang Syikah tak rapat, macam persatuan tadi kan Syikah jumpa dengan dia jarang-jarang sekali je kan, bila Syikah nak marah kat dia, Syikah akan tunjuk juga ke, ataupun Syikah rasa macam tak, aku perlu simpan benda ni sebabnya dia ni tak biasa dengan aku. Tak pun, saya memang akan buat muka je lah kalau saya tak setuju apa yang dia buat. Dia macam saya cakap lah, saya ni mungkin tak pandai jaga hati orang macam tu. Syikah sedar yang Syikah rasa diri Syikah macam tak pandai nak jaga hati orang lah. Betul. Apa-apa je Syikah akan tunjuk kat situ juga. Betul. Jadi Syikah tak ada nak buat apa-apa ke, nak perbaiki diri Syikah lah katakan, daripada suka buat muka tegur dia elok-elok ke, tak ada macam nak buat perubahan lah katakan? Dia macam ni, dia ikut pada individu tu sendiri. Andai kata saya rasa saya nak okey dengan dia, mungkin saya akan okey. Dia sebab yang saya kata saya join yang persatuan tu kan, ada je yang 2-3 orang saya rapat. Lepas tu yang semalam kan ada juga, dia kata apa, eloklah kau dengan aku sebab dia jenis penyabar, jenis cool down. Saya pula jenis yang ni, tu dia kata memang eloklah pun kita berkawan, cakap macam tu. Tapi dia sejenis yang penyabar, tapi dalam masa yang sama Syikah rasa dia boleh tahan tak dengan perangai Syikah? Bila dia terus berkawan dengan Syikah rasa macam mana? Boleh je, sebab saya macam dah banyak kali, benda tu dah macam berulang banyak kali. Dan dia pun macam, dia macam dah banyak kali cakap, kau je tak sabar. Lepas tu dia macam cakap lah, sabar, macam tu je lah. Tapi dia kira macam okey je. Macam tu. Dia okey je lah. So Syikah boleh tengok ke bila keadaan dia bila Syikah tengah marah, Syikah dah boleh tengok dah ke sebelum ni, ataupun Syikah belum tunjukkan lagi sikap panas barang Syikah tu terhadap dia? Dah. Sebab saya memang jenis aku cakap straightforward je. Kalau saya tak suka, saya tak suka. Dan dia pun macam, sebab dia pun cakap dengan saya, sebab dia ni sejenis kawan saya ni, dia bagi contoh situasi kat saya kan. Dia boleh je tunggu, contoh kan, dia nak keluar kawan dia boleh je tunggu kawan dia 7 jam dekat situ. Saya cakap straightforward dengan dia. Aku tak boleh. Kalau aku memang
macam-macam makian dah lah aku dah keluarkan. Sebab 7 jam tu bukan tempoh yang sangat sekejap lah bagi saya. Tapi dia kata dia boleh tunggu. So saya macam maksudnya kita memang beza. Tapi macam kita orang complete each other. Dia macam boleh terima saya pun boleh terima dia, macam tu. Jadi saling melengkapi jugalah. Dia jenis yang penyabar, Syikah pula jenis yang tak menyempat, jenis tak sabar, jenis cepat nak marah, cepat panas kan. Sebab bagi saya kan, tambah-tambah lagi berkaitan masa, aktiviti berkumpulan. Sebab sebenarnya tu semua melibatkan masa kan. Bagi saya, setiap yang kita buat ni kan macam kita dah kita nak buat ni, kita macam dah ada macam plan apa kita nak buat setiap masa kan. 30 minit awal ke 30 akhir dia. So bila orang tak ikut benda tu, saya jadi macam geram. Sebab saya rasa macam dia dah ganggu apa yang sepatutnya saya buat. So saya tak suka benda tu. Melainkan dia macam contoh sebelum benda tu jadi, dia kata okey aku akan lambat sikit. Okey tak apalah, maksudnya kita boleh buat benda lain juga sebelum tu. Tapi saya dah datang, lepas tu dia contoh saya dah datang atau benda tu dah terjadi waktu tu, dia kata sorry, yang kalau cakap sorry tu okey lagi lah, macam saya boleh terima jugalah. Macam okey lah tak apalah, macam adil juga dia punya ni. Kalau yang macam tiba-tiba macam tak cakap apa, lepas tu macam lambat terus tu macam so bagi saya macam dah kacau saya punya waktu yang saya tak suka benda tu. So Syikah rasa nak marah bila orang kacau waktu Syikah. Macam planning lain tapi tiba-tiba buat lain, sampai pun lambat daripada masa yang dipersetujui lah. So dalam family Syikah, ada ke yang bersikap panas-panas juga? Saya rasa mostly happy. Abang, kakak ada je yang kira macam yang ni abang nombor 1, nombor 2, nombor apa tu kakak yang kira naik beradik, kakak dia sulung lah. Lepas tu saya macam tu. Kalau mak ayah pula? Tak ada pun. Macam okey je. Macam cool down je. So adik-beradik je lah yang menunjukkan sikap panas sebarang tu. Jadinya mak ayah Syikah memang tak ada yang panas sebarang lah? Tak ada. So adik-beradik Syikah agaknya menurun siapa lah Sebabnya kan mak ayah tak ada jenis panas sebarang. Tak tahulah. Tapi anak-anak ramai pula yang jenis panas sebarang kan. Ke daripada nenek moyang ke macam mana? Tak tahu. Tapi saya rasa punca kita orang jadi macam ni sebab waktu sekolah ada beberapa yang kita kan ramai lah orang kan. Ada beberapa yang selalu kena kacau, suka kena kacau. Bukan kena bully, dia macam kena kacau orang ni kan. So dia orang macam nak protect kita orang ni atas-atas ni. Diorang ni kakak dengan abang saya ni sejenis yang protect adik-beradik dia. Contoh kan kalau saya ada masalah, saya kata dengan dia, akak ada orang buat adik, macam dia kacau adik semua kan. Dia macam cakap dengan dia, abang tunggu dekat pagar macam tu. Dia macam nak protect adik-beradik dia daripada orang buat macam tu. So abang kata tunggu dekat pagar tadi kan. So abang akan buat benda tu betul-betul lah, ataupun dia macam ugut je? Dia buat benda betul-betul. Sebab ada satu kes dia teruk sangat. Dia macam dia bully. Dia bukan bully, dia macam tak dah saya nak kacau ke bully. Dia macam cakap, dia macam dulu kan yang kecoh yang macam yang pakai nama bapak tu kan, tahu kan? Yang macam yang kan. Lepas tu dia kacau saya apa tadi macam banyak lah. Lepas tu dia macam dekat dulu zaman Facebook, dia kacau dekat Facebook. Lepas tu abang saya dia geram sangat, dia kata apa? Tanya dia apa alamat rumah dia, abang nak pergi. Macam tu. Lepas saya bagi tahu macam tu kan, dia macam terus minta maaf. Faham. So abang Syikah sikap panas barang juga kan. So Syikah rasa Syikah tahu ke apa sebab punca dia jadi panas barang tu? Ke daripada zaman sekolah juga ke, atau daripada peristiwa dikacau juga ke, macam mana? Tu saya tak pasti, tapi saya rasa salah satu sebab tu bukanlah sebab kat saya ada seorang kakak yang nombor 5 lah. Dia adik-beradik nombor 5 kan. Dia ni nombor 4. Dia ni sejenis yang lemah lembut. So dia memang saya juga kena kacau. Dan kakak saya nombor 3 ni yang macam selalu protect dia. Dia macam apa-apa sebab macam kita orang semua hampir semua satu sekolah kan. Saya macam sekolah lain. So macam memang dia orang apa-apa masalah kita orang akan cakap dengan kakak dengan abang. So dia orang akan memang apa-apa memang lah. Abang saya tu mungkin saya tak tahulah, tapi dia tu orang sukan, dia main judo. Saya tak tahulah, mungkin sebabkan tu ke atau ada benda lain, saya tak pasti. So apa yang Syikah ceritakan ni, abang dan kakak Syikah seorang yang jenis
keras jugalah, orang kata macam jenis tegas jugalah. Apa-apa kalau buat kat adik dia takkan tengok sajalah benda tu, dia akan protect juga. Bagus punya abang macam tu. So Syikah kira beruntung lah kan punya abang dengan kakak macam tu. Tapi dalam masa yang sama Syikah pun jadi macam panas baran juga. Benda ni biasanya mengganggu hidup Syikah ke? Panas baran ni? Macam saya katalah, saya ni jenis memang tak kisah apa orang cakap pasal saya. So macam suka tak suka, yang penting tak mengganggu hidup saya okey sahaja. Dia macam tu. Sebab saya macam dah banyak macam macam banyak sangat dah benda jadi. So saya sampai satu tahap macam saya cakap lah, saya sampai satu tahap macam aku dah tak kisah dah apa orang lain nak cakap pasal aku. Sebab aku sekarang nak fikir pasal diri aku je. Sebab sampai bila kita nak sedapkan hati orang, sedangkan hati kita sendiri yang sakit. So memang saya rasa dia tak mengganggu pun. Sebab saya rasa macam tu lah. Sebab saya rasa macam aku cakap lepas tu pun sebab macam nak bagi kau sedar, walaupun kata-kata saya tu agak kasar, tapi itu diri saya lah. Macam tu lah bagi saya. Faham. So Syikah rasa macam orang lain ni tak memberi kepentingan pun kepada Syikah. So Syikah rasa Syikah macam tak teragu-ragu lah nak tunjukkan sikap sebenar Syikah Jadinya bila orang lain pergi dari hidup Syikah pun benda tak memberi kesan kepada Syikah. Tak memberi kesan. Lepas tu kan tak memberi kesan kepada hidup Syikah. So Syikah tak rasa ke benda ni macam benda yang Syikah buat ni macam mementingkan diri sendiri, macam selfish lah orang kata? Ada tak? Macam yang saya kata lah, saya tak kisah pun orang nak kata saya ni selfish ke, pentingkan diri ke apa. Memang saya apa yang orang fikir pasal saya, biar orang fikir. Bukanlah saya tak nak membetulkan fikiran orang, tapi kalau saya betulkan pun dan orang pun tetap fikir benda yang sama, macam dia macam sama je. Aku bagi tahu ke tak bagi tahu, kau tetap aku fikir aku macam tu, so lah takkan kau macam tu. So kat sini Syikah rasa macam Syikah tak kisahlah kalau orang benci kat Syikah sekalipun, Syikah tak kisah. Tak kisah. So kalau kat kelas tu, kalau semua orang dah tahu dah perangai Syikah macam mana, jenis yang panas barang, jenis tak menyempat, suka buat muka apa semua kan. So pada masa yang sama, masa tu semua orang tak nak kawan dengan Syikah dalam kelas tu. Semua tak ada orang nak kawan dengan Syikah. Syikah rasa Syikah boleh terima lah benda tu. Boleh je, sebab saya apa-apa memang saya buat seorang. So apa-apa dia memang tak, dia macam ni, dia memang tak mengganggu saya. Saya pergi kelas, saya bercakap dengan satu, macam bercakap sebagai kawan kelas. Lepas tu dah keluar kelas tu memang saya seorang. So macam apa-apa berlaku kat luar sana pun dia macam tak, dia tak ada sedikit pun mengganggu hidup saya macam tu. Tapi kan Syikah pernah terfikir tak bila orang dah mula menjauh daripada Syikah, sometimes kita kan perlukan pertolongan seseorang juga kan. Bila kita perlukan pertolongan seseorang, mesti kita akan cari kawan kita kan untuk minta pertolongan dia. So Syikah tak rasa ke bila orang lain dah benci kat Syikah, Syikah tak rasa ke benda tu akan menyusahkan diri Syikah sendiri nanti? Sebabnya kalau Syikah dalam kesusahan lah, aku tak minta tolong siapa sebab ni kawan aku dah tak ada dah, kawan aku dah jauh daripada aku dah. Sebab tu saya ramai kawan luar kos. Sebab saya tahu benda-benda ni. Sebab saya ada kawan luar kos, dan apa-apa memang saya akan bercerita dengan kawan saya luar kos. Sebab saya rasa saya boleh percaya dekat dia. Luar kos maksudnya macam luar kos mesti tak rapat dengan Syikah kan? Dia memang, sebab saya rasa saya paling banyak mesej saya boleh bergurau dengan dia ni. Ada seorang tu lah. Memang ke yang tadi yang Syikah kata dia jenis sebab dia macam kudang. Tapi ada je yang macam lain. Macam sebab saya ni je suka tegur orang juga. Bila orang tak kenapa saya tegur, dan kira macam lepas tegur tu kita share number, kita selalu jumpa. Dia ada je, ramai je. Macam bukanlah ramai, dia macam ada kawan daripada FPQS, FAM, even FKP yang kos lain pun saya ada je kawan. So mengira apa-apa saya macam, you boleh tak ni? Dia macam okey je. Jadinya Syikah rasa kalau rakan kos tak nak kawan, tak nak dekat dengan Syikah, Syikah boleh minta pertolongan dengan
kawan Shika yang tadi lah Sebab saya selalu memang apa-apa sebelum saya minta tolong kawan, saya akan minta tolong family saya dulu. Kakak, abang. Saya memang akan minta tolong kakak atau abang saya. Sebab abang saya pun duduk area sini. Bukan area sini, dia macam Kajang kan. So kalau apa-apa yang contoh saya tak ni kan, tak boleh balik ke apa kan, macam tak tiket habis ke apa kan, memang kira parents akan macam okay, tolong ambil adik. So saya rasa macam okay, aku ada family aku, kenapa aku boleh ke orang lain juga, macam tu. Tapi tadi tu yang Shika cerita tu mungkin dah kalau family dekat dengan kita kan, tapi bila dah belajar jauh, family pun jauh dengan kita kan, mesti kita akan perlukan pertolongan daripada kawan kan. So Shika rasa kawan Shika tadi tu boleh macam boleh diharap lah, boleh membantu Shika lah. Okay lah kalau macam tu, sebabnya kadang-kadang kita kan perlukan pertolongan orang lain juga kan. Kita takkan boleh, ada benda yang kita boleh buat seorang-seorang, dan ada benda juga kita akan perlukan pertolongan daripada orang lain. Contohnya kalau dah jauh dari parents, mestilah kita akan minta tolong daripada kawan kan. So dalam assignment apa semua, kalau Shika contohnya lah kan, dalam assignment Shika rasa Shika nak marah sangat kat orang tu, Shika akan teruskan ke buat assignment tu, ataupun Shika rasa aku dah tak boleh lah nak group dengan dia ni, kau macam mana? Kau Shika terima je, Shika be profesional lah orang kata. Saya akan teruskan je, tapi dalam masa sama saya akan rasa benda tu adalah sebab saya jenis saya kan dulu lepas diploma kan, andai kata benda tu kau buat tak okey, saya akan terus direct kepada lecturer. Saya tak akan cakap belakang terus, saya akan terus direct kepada lecturer cakap, doktor dia buat kerja tak okey. Sebab saya macam saya kata, saya sejenis yang direct. Macam andai kata kau buat kerja tunggal langgar, memang aku tak akan deal dengan kau, memang aku cakap. Saya boleh teruskan kerja tu, tak apa saya buat macam tu, ada ramai pun. Saya buat je dengan kawan-kawan saya okey. Kau ni sebab bukan markah, memang markah kumpulan, tapi kalau macam kau pun tak boleh bagi komitmen, kenapa perlu aku yang bagi komitmen dengan kau? Kita kena give and take lah. Kalau aku saja memberi, saya rasa benda tu dah tak boleh pakai. Tak boleh dipakai. Jadinya bila rakan-rakan macam tak membantu sangat dalam group assignment, Shika akan direct terus kepada lecturer. Sebelum Shika direct ke lecturer tu, Shika ada berbincang dengan dia dulu tak? Ataupun Shika ada macam berdepan dengan dia dulu tak? Aku tak suka kau buat macam ni, benda ni kan kau tahu kan akan bagi efek kepada markah kita ke? Ada tak? Dia kalau macam kita dah tegur pun dia buat lagi, saya akan terusnya. Ada seorang tu yang diploma lagi lah, kita dah call, kita ni tak balas semua kan. Lalu saya kata last choice lah. Saya kata memang saya bagi tahu lecture, dan dia terus digugurkan nama dia, lepas assignment terus digugurkan, dan lepas tu saya tak tahu apa jadi kat dia. Sebab saya rasa macam dia dah mengacau saya punya benda yang saya nak buat. Sebab orang lain bagi komitmen, kau seorang je tiba-tiba macam kau dah kenapa kan, macam tu. Sebab saya akan call, saya akan message, saya akan tanya dulu. Tapi dan kau pun tak nak macam memberi, macam kita nak tanyalah kan apa masalah, tak boleh buat ke apa. Dan dia pun tak nak memberi, saya pun takkanlah nak membagi je. Dia macam saya kata give and take. Kau tak boleh bagi, aku lagi tak boleh bagi, macam tu. Sebab dia macam kita cuba tolong, tapi dia tak nak. Last choice saya memang tak bagi sebagai tolong lecturer lah. Sebab bagi saya macam mana, takkanlah kau tak buat kerja kan, tapi kau dapat juga. Bagi saya tu macam tak adil lah, macam tu. So apa-apa senang direct je dekat lecturer. Sebabnya bila tegur pun dia buat macam endah tak endah kan, sebab tak tahu je. Lepas tu boleh tak saya tahu macam mana cara untuk Shika sejukkan diri Shika bila nak marah dengan orang? Saya akan duduk seseorang, saya akan buat benda yang saya akan main phone, saya akan baca benda-benda yang, sebab saya suka baca novel. So saya akan baca novel yang bagi saya yang saya rasa macam novel ni best. Dia macam itu antara yang ni lah. Saya akan tengok video, saya akan buat benda yang lepas tu saya akan buat benda yang saya suka, macam tu. Benda yang Shika suka. Maknanya macam baca novel tadi, tengok video tu merupakan macam self healing Shika lah. Betul. Untuk melepaskan marah kepada seseorang. Dan saya akan duduk seseorang. Saya bila jadi benda tu, saya lagi prefer saya seorang-seorang daripada kena jumpa orang, macam tu. Jadinya kalau Shika rasa nak marah, Shika takkan pergi jumpa orang lah? Tak, bukanlah tak jumpa, tapi macam saya macam stay out dulu. Lepas tu macam dah okey, cool down sikit, baru macam okey, macam tu. Selalu saya buat macam tu lah. Sejukkan diri dulu, barulah
berinteraksi. Sebab saya takut saya tak okey dengan seorang je. Saya takut dia boleh efek kepada orang yang okey dengan saya. Sebab kita macam tak okey dengan seorang kan. Tiba-tiba sebab orang tengah bercakap dengan dia, kita macam tak apalah, aku tak nak bercakap dengan kau semua macam tu. So kalau saya tak okey dengan seorang ni, saya stay out, kita macam back off dulu. Kita baru macam lepas tu macam dah cool down sikit, dah okey, baru macam okey, aku dah boleh bercakap baik dengan orang macam tu. So maknanya Syikah ni, kalau Syikah nak marah kat orang lain yang lain tu takkan terkena tempias lah. Betul. Syikah akan cool down dulu, baru Syikah akan berinteraksi balik dengan orang lain. Maknanya kalau Syikah tengah senyap tu, Syikah tengah cool down lah Sama hari saya kudak atau saya memang tak ada mood. Sebab okay. saya pun kadang-kadang dia macam tiba-tiba akan hilang mood. Tak ada benda pun saya akan macam tak ada mood dah macam tu. Saya akan Tiba-tiba hilang mood maksudnya ada sesuatu yang membuatkan Syikah hilang mood, ataupun tiba-tiba je hilang mood. Tak macam benda tak ada apa pun tapi tiba-tiba je hilang mood. Saya macam malas lah macam tu. Dia macam tak ada mood macam tu. Kalau kira saya rasa macam mood saya tak nak bercakap dengan orang, saya akan senyap je lah macam tu. Diri saya macam tu, macam tak nak cakap dengan orang, aku senyap je. Macam kat rumah sewa pun macam kat rumah sewa macam kalau saya tak nak cakap dengan housemate saya akan duduk je dalam bilik. Saya akan duduk seseorang dalam bilik. Saya buat apa pun yang saya nak buat semua dalam bilik. So memang saya akan menyendiri. Jadinya apa-apa pun bergantung atas mood Syikah jugalah. Macam bercakap dengan orang pun bergantung atas mood Syikah juga. Kalau orang tu saya kenal lah. Kalau orang tu saya tak kenal, saya akan tegur je. Bukanlah tegur dia, macam kalau dia tanya saya, lepas tu menyeimbang saya, saya boleh terus panjangkan conversation tu. Macam apa ni, macam berbual macam biasa. Macam orang yang saya dah kenal, macam dah selalu jumpa, lepas tu macam tak ada mood. So saya akan duduk seseorang. Kalau saya rasa saya nak bercakap, saya bercakap lah macam tu. So tak ada mood tu, Syikah akan buat muka jugalah bila dia tegur Syikah. Tak ada pun. Kalau dia bercakap dengan saya cakap lah. Tapi saya tak akan tegur dia dululah. Kalau saya rasa saya nak tegur, saya tegur macam tu. Sebab saya buat muka ni bila orang yang menyebabkan saya marah macam tu. Bila kau tak ada buat apa-apa, tak ada buat salah, so saya okey je. Cuma saya tak akan tegur lah sebab saya macam malas nak bercakap. Sebab kadang-kadang macam penat kan, dia macam malas lah macam tu. Jadi bila Syikah tak ada mood tu, contohnya macam dalam kelas lah, Syikah tak ada mood. Lepas tu tiba-tiba ada kawan tegur Syikah. Lepas tu Syikah jawab sepatah-sepatah je kan. Mestilah jawab sepatah-sepatah je kan, sebab dalam tengah tak ada mood kan. Ada tak kawan Syikah tegur Syikah, kau ni kenapa tiba-tiba tak ada mood? Ada tak? Ke dia orang macam buat lantak kau lah? Ada yang buat lantak kau, ada yang tanya macam okey tak? Cakap okey je, cuma aku tak ada mood nak cakap. Cakap macam tu. Lepas tu dia orang faham lah, dia macam okey. Macam tu lah. Lepas tu dia orang akan baik balik lah. Okey je. Sebab dia macam ni, dia macam tahulah macam, sebab ada je macam yang meme lain pun macam tak ada mood nak cakap kan. So saya macam faham lah. Saya macam tak kacau macam itulah dia macam. Lepas tu kira macam esok ke bila jumpa balik, saya tegur macam okey. Dia macam tu. So dengan tak ada mood tiba-tiba tu kerap juga ke sekarang ni Syikah dengan keadaan tiba-tiba je tak ada mood? Kerap jugalah jadi macam tu. Ke tak ada mood disebabkan atas perkara-perkara tertentu je? Tak ada pun. Dia macam jangan dia kata saya balik rumah kan, balik rumah saya kan, saya memang mesti duduk dalam bilik je. So memang saya tak bercakap. Dan macam itulah. Jadinya hidup Syikah memang banyak berkurung dalam bilik juga ke? Ataupun kalau balik rumah banyak bergaul dengan family? Kalau kat rumah saya selalu keluar sebab family saya suka berjalan. So memang kalau saya balik memang jarang lah nampak saya terkurung je dalam bilik dalam rumah tu. Sebab memang kadang-kadang macam akak Ali nak pergi sini, okey, akak saya akan bawa macam tu. Dekat sini kalau saya rasa saya nak keluar seseorang, saya keluar lah macam tu. Kalau saya macam malas, saya akan duduk je dalam bilik. Saya tak duduk ruang tamu, mostly memang duduk dalam bilik. Kira hidup saya ni, waktu saya pandai belajar, saya lebih banyak menyendiri. Waktu saya diploma ke, degree ke, mostly memang saya akan menyendiri je. Sebab saya macam malas nak bergaul dengan orang macam tu. Jadinya bila kat tempat belajar, Syikah akan isolate diri Syikah lah. Betul. Duduk seorang-seorang dalam bilik, buat apa yang Syikah nak buat. Kalau nak rasa nak keluar, Syikah keluar. Tapi bila balik kampung, duduk dengan family, Syikah akan banyak keluar dengan family, dengan kakak, dengan adik-beradik, dengan mak ayah lah kan. Okey. So saya nak tanya kat sini, kalau Syikah tengah nak marah kan, sikap panas barangnya orang kata biasanya sampai tahap lempar-lempar barang lah apa kan. Syikah macam tu juga ke? Tak, saya setakat ni alhamdulillah dia tak sampai lempar-lempar barang lah. Cuma macam saya lah, saya punya perkataan tu lah agak menyakitkan hati orang lah macam tu. Dia macam agak
kasar lah bagi saya. Orang kata kasar lah kan. So macam dia tak ada sampai lempar barang, tapi saya punya perkataan boleh menyakitkan hati orang. Macam tu. Menyakitkan hati orang. Kiranya tak ada sampai tahap lempar-lempar barang tu, tak ada. Cumanya tingkah laku sendiri je lah, perangai sendiri je lah yang menunjukkan Syikah ni bersikap panas baran. Lepas tu kalau Syikah rasa tak, dia macam kalau Syikah kata tadi Syikah panas baran kan. So mak ayah perasan ke benda ni? Tak pun. Tapi kalau dengan dia macam tu, saya dengan family saya lain, dengan orang luar saya lain. Dengan family saya manja. Macam tu. Dengan family saya memang saya sangat manja. Bila dengan orang lain saya jadi macam, saya rasa saya jadi macam tu pun, padan tu pun sebab saya macam nak protect diri saya daripada orang sakitkan hati saya. Saya itu yang saya rasa lah. Saya rasa mungkin sebab tu bila dengan orang luar, dengan family saya lain. Dengan family saya sangat manja. I mean manja lah, dia manja. So bila dengan family Syikah berperwatakan lain, tapi bila dengan kawan-kawan Syikah jadi lain pula. Dengan family Syikah memang manja lah. Tidaklah manja, kira dia macam, tidaklah manja teruk tu, tapi dia macam manja. Dia macam dia kat rumah pun macam mana kata, saya pun macam, sebab kita orang pun macam dah selalu bergurau kasar ke apa kan. So macam saya boleh terima benda tu, family saya boleh terima benda tu, dan saya pun macam apa saya buat pun macam family boleh terima. So saya memang manja, saya memang rapat. So memang kira macam saya rapat dengan ayah saya, dengan mak saya. So macam memang manja lah. Macam tu. Okay. Cakap pasal bergurau kasar tadi, kalau kawan-kawan bergurau kasar dengan Syikah, Syikah okey ke? Ke dengan adik-beradik je yang macam tu? Ada certain perkara boleh, ada certain perkara tak boleh. Saya boleh terima orang bergurau kasar kalau benda tu macam tak melampaui batas. Kalau benda tu dah melampau batas, saya rasa macam this is our batas lah. Macam dia dah macam terlampau. Sebab saya bergurau kasar dengan saya punya family pun tak ada macam kau ni macam tak ada lah. Dia macam adik ni macam ni. Dia macam kau ni malas macam tu lah. So saya boleh terima lagi lah. Macam benda tu macam standard lah. Orang kadang-kadang malas, dia kena rajin kan. So macam kalau macam dah terlampau teruk sangat, itu saya rasa macam stop lah. Macam memang tak boleh lah. Saya memang akan cakap lah macam, aku tak suka lah kau gurau macam ni, macam tu. Saya akan cakap lah. So kalau buat bergurau kasar ni, ada benda Syikah boleh terima, ada keadaan yang Syikah rasa tak boleh terima. So dengan sikap panas baran ni, Syikah rasa macam tak nak buat perubahan langsung kan. Syikah nak teruskan je dengan sikap panas baran tu. Sebabnya kan orang Syikah kata orang lain tak penting bagi diri Syikah, cuma family je yang penting. So Syikah rasa benda ni Syikah perlu teruskan, ataupun tak boleh, aku nak stop lah benda ni, aku nak baiki diri aku, ada tak? Dia tak adalah nak stop terus. Saya adalah macam cubalah. Saya macam terfikir, saya selalu lah terfikir macam aku ni kawal diri aku. Saya macam selalu juga macam nak buat, tapi macam saya kata lah, saya macam saya nak buat benda tu dan saya cubalah. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Macam tu. Buat tu tak berjaya tu sebab Syikah terlampau marah lah. Ya betul. Kalau saya terlampau marah, mungkin tak berjaya lah maksudnya. Kalau saya benda yang orang buat tu macam tak menyebabkan saya marah sangat, saya rasa saya berjaya menahan diri saya daripada marah. Dia macam tu lah. Dia bukan saya tak nak berubah, saya macam cuba tapi perlahan-perlahan. Jadi dalam hati Syikah ada niat jugalah untuk berubah, untuk kurangkan sikap panas baran ni. Okay, so hari ni Syikah ceritakan kepada saya tentang isu Syikah yang panas baran, yang cepat nak marah, yang jenis tak menyabar. So bila dengan family Syikah okey je macam mana pun, tapi dengan kawan Syikah jadi cepat nak marah. Memang cepat nak marah lah, cepat tak menyabar lah apa semua kan. So hari ni Syikah kata Syikah pun ada juga niat nak berubah. Syikah tengah cuba untuk berubah kan. Betul. So Syikah pun rasa Syikah jadi macam ni punca daripada adik-beradik Syikah kan, yang jenis tegas, yang jenis protect adik-beradik yang lain. So benda ni Syikah rasa benda ni akan berlarutan ke, ataupun Syikah rasa macam lepas ni aku berjaya juga berubah? Yang sikap tu ke ataupun sifat saya nak berubah? Yang sifat nak berubah tu.
Saya rasa mungkin boleh. Saya boleh cuba. Tapi saya tak janji benda tu akan terus berjaya lah. Macam saya kata lah. Saya boleh cuba benda tu. Tapi saya rasa macam, sebab kalau macam saya kata lah, benda tu kalau yang buatkan saya marah sangat, saya rasa mungkin time tu saya tak berjaya. Okay, so saya harap Syika dapat tunaikan apa yang Syika nak tu So hari ni sampai sini je lah kita punya sesi. Ada lagi tak yang Syika nak ceritakan kepada saya? Ini tak ada isu saya. Tak ada. So kita boleh teruskan sesi ni kepada next sesi lah untuk hari ni. Sampai kat sini saja. So Syika dah tak ada apa-apa yang nak ceritakan Tak ada. Okay, so untuk hari ni tu je lah. Okay. Fitri dia. Aku pergi tu. Terima kasih. Sama-sama. Duduk jap.